Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 3 yang menonton video ini. Okey, terima kasih kerana menonton, and please subscribe kalau belum subscribe, and share with your friends, especially yang memang ada masalah sikit dalam sains ataupun tak ada cikgu kat sekolah ke, ataupun apa-apa juga sebab Okey, ataupun memang perlukan bantuan sebab agak lemah dalam sains and nak memahaminya. Saya cuma buat teori and tidak ada eksperimen. Saya cuma terangkan sahaja melalui buku teks, and you have to have this book in front of you. Okay, we are in chapter 6, which is muka surat 164, surat 164 Okay, as usual, don't forget to betulkan niat belajar lillah ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat di dunia dan juga akan dibawa ke akhirat dapat pahala insya-Allah. Okey, dalam page 164, proses penjanaan tenaga elektrik. Sebelum tu, pada kelas yang lepas kita telah lihat penjanaan tenaga elektrik yang pelbagai. Kita ada dua jenis sumber tenaga, sama ada boleh dibaharu ataupun tidak boleh dibaharu. Yang itu patut tahu sekolah rendah lagi. And then in page 163 tentang ada 1, 2, 3, 4, 5 stesen-stesen penjanaan tenaga elektrik di Malaysia. Okay, now let's see in page 164 today, proses penjanaan tenaga elektrik. Okay, jana ni mesti nak hasilkan lah. Okay, generator ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okay, sometimes if you go to pasar malam, bila dah petang, dah dekat maghrib, kau akan dengar, kau tengok adalah dia punya penjual-penjual tu masukkan minyak, kemudian kau tak tengok pun dengar drrrr, dia tarik. Dia tarik bunyi mesin tu, kemudian dia tarik dulu, kemudian bunyi mesin tu, kau jenis tarik lah, dia pelbagai dah sekarang ni. Okey, kemudian akan tengok menyala lah lampu-lampu kat gerai-gerai dia. Itu adalah genset ataupun generator set yang versi kecil, khas untuk gerai itu saja. And mungkin kalau di pedalaman Sabah Sarawak, some of the rumah-rumah panjang dia memang menggunakan genset untuk sumber elektrik. Dia terpaksa pergi ke bandar-bandar dengan naik sampan ke, naik bot ke, saya tak tahu. Okey, bawa balik minyak-minyak diesel ke apa ke, minyak tanah ke apa-apa yang sesuai untuk genset mereka untuk mendapat electricity. Dia tak ada macam kita kat Semenanjung yang most of us memang elektrik sampai ke dalam rumah. Alhamdulillah, Allah memudahkan. Okey, kesian Sabah Sarawak masih banyak lagi kawasan yang tidak mendapat bekalan elektrik, terutama yang pedalaman, sebab kawasan sangat besar. Okey, so generator ataupun alat untuk menjana tenaga elektrik So kita lihat gambar foto 6.1. This is a model generator, a small one yang boleh ada dalam makmal. So what you have to have adalah mesti ada magnet. Magnet ni kita tahu, kita belajar before this, dia ada tarikan kalau dia adalah sama kutub. Kalau lain tarikan kalau lain kutub. Kalau sama kutub dia menolak. Apa yang menarik dan menolak tu? Mesti ada satu daya antaranya menyebabkan dia sama ada tertarik ataupun menolak. Nampak tak daya tu? Memang tak nampak, right? How to see? Letakkan magnet. Let's say this is a piece of paper. Okay, letakkan, kena nipis paper Saya bagi contoh saja. You're going to put a magnet. Katakan this is a magnet. Letak kat bawah. Okay, atas kertas ni sprinkle, taburkan sebut besi. You're going to see patterns. Sekolah rendah dah buat eksperimen ni. Ada corak-corak tertentu. Corak tu lah sebenarnya urat daya magnet. Ada daya di situ Allah buat. Ada yang kita tak nampak. Ada yang Allah bagi izin untuk manusia untuk discover. Dari situ rupanya yang urat-urat daya magnet tu, okay, itulah yang akan menjadi tenaga elektrik. Tapi ada syarat lain lagi lah. Okay, dan kita akan pelajari. So look at photo 6.1. Kita ada dua wayar, satunya hitam, satunya merah. Okay, so di tepi magnet tu mesti ada gegelung dawai. Gegelung dawai yang konduktor. Konduktor elektrik And call tu
Saya tak sure kenapa dia guna istilah anchor. Saya tak rajin guna anchor, mungkin untuk memusingnya ya. Okay, so this boy kata pelajar ni, apa nama dia, Rifki ke? Betul ke mata saya nampak ni? Halus sangat bagi mata saya. Namakan dua komponen utama yang menjana arus dalam model generator ini. Cuba agak daripada saya describe nanti, ada dua yang paling penting. Apa dia? Magnet dengan gegelung dawai. Okay, so apabila engkol pada model generator itu diputarkan, satu arus yang dikenali sebagai arus arahan akan dihasilkan. Pengaliran arus arahan ini menyalakan LED. Dia boleh menyalakan lampu ya. Okay, so for me to describe, I think tak payah lukis pun. You just look at rajah 6.3 ya. 6.3, nampak tak magnet U? Ada selatan, ada utara magnet U tu kan. Okey, ada tak urat diamagnet antara utara dan selatan? Dah belajar sebelum ni. Patutnya ada. Dia pergi utara ke selatan. Okey, utara ke selatan. Okey, ada. Okey, that urat diamagnet, tu kalau tengok letak bawah kertas tu lah, spray serbuk besi ya, dan you can see the pattern. Okey, yang tak nampak tu urat diamagnet tu, lihat rajah 6.3. Apabila digunakan satu wayar, yang gambar tu, yang orang tu pegang tu, wayar adalah mesti konduktor, dilalukan di antara selatan dan utara, north and south, dia memotong apa yang dia tu, wayar tu. Ya, wayar konduktor tu yang memotong urat diamagnet antara selatan dan utara. Sebab dia ada kan urat diamagnet tu. Okey, so katakan ini bentuk U tu, okey, ini dah wayar tadi, dia akan memotong. Dan wayar ini sambung pada apa? Galvanometer. Apa fungsi galvanometer? Untuk menyukat arus yang kecil. Okey, bila kita lalu bawah, dia akan gerak kanan. Bila kita tarik atas, bergerak kiri. Galvanometer tu. So that means tak semestinya kanan atau kiri dulu, ikan kiri yang kanan dulu ya. So pemotongan apa? Urat daya magnet ataupun magnetic field menghasilkan arus elektrik yang dipamerkan di galvanometer dalam rajah 6.3. Okey, pemotongan. Okey, tolak sekali dia gerak, tarik atas dia gerak, tolak bawah dia gerak, tolak laju dia akan gerak, menunjukkan ada elektrik terhasil. Itu kita cuma gunakan satu wayar. Look at rajah 6.4. Okey, bila kita ambil wayar tu, kita gulung macam spring, kita guna satu magnet pun cukup, kita akan dapati solenoid digerakkan. Yang gulung-gulung wayar macam spring tu namanya solenoid. Okey, what to show you. Okey, kata tangan saya ni adalah solenoid. Kita gosok. Bila naik atas, dia gerak. Bila turun bawah, dia gerak. Bila kita gosok dekat keliling magnet tu, gosok maksud saya tak payah kena lah. Turun naik, dia akan ada bacaan kat galvanometer. See? That means macam mana arus dalam galvanometer 6.3 dengan 6.4 tu terhasil kerana ada pemotongan urat diamagnet. Sebab rajah 6.4 tu magnet, you can see ada keluar, kalau utara, selatan masuk, dia akan turun bawah, ada di magnet, urat daya tu keliling tu. Yang kita tak nampak, subhanallah, tapi boleh ditunjukkan. Macam angin. Nampak angin? Tak nampak. Udara yang bergerak tak nampak. Sorry. Udara biasa tak nampak. Tapi kalau bergerak, dia melanggar pokok, melanggar daun, bergerak daun, awak tahulah ada angin. Betul tak? Awak boleh rasa angin. Okey, so urat daya magnet yang terdapat di antara kutub utara, kutub selatan tu, apabila dipotong dengan apa? Dengan konduktor, okey, pada logam kan, dia akan menghasilkan elektrik. Buktinya jarum galvanometer bergerak. Kalau stop, dia stop. Okey, rajah 6.5
Lepas tu saya go 6.3 dan 6.5. Tak apalah dia buat 6.3, 6.4, 6.5. Boleh juga kalau 6.3 tu kita gerakkan dawai penyambung tu, yang konduktor tu, 6.5 kita diamkan dawai penyambung, kita gerakkan U magnet tu, magnet U tu, pun boleh masukkan elektrik. Okey, raja 6.6. Okey, kita solenoid tak digerakkan. Solenoid yang tangan saya ni kan, macam katakan spring. Ni spring lah ya. Spring tangan saya ni spring konduktor. Tapi saya gerakkan magnet, pun akan menghasilkan elektrik. So, macam mana elektrik dihasil? Ada cara-cara lain ya, tapi ini adalah yang main untuk jana electricity. Okey, kita berarti apabila yang ayat pertama tu, and call yang dia pusing tu, pada model generator itu diputarkan. Bila dia putar aja, satu arus yang dikenali sebagai arus apa? Arus apa? Arus aruhan akan dihasilkan. Okey, dan boleh menyalakan lampu. Ni lampu LED lah dia kata. Pada tahun 1831, ahli sains Michael Faraday telah melakukan satu siri kajian tentang penjanaan elektrik dengan menggunakan medan magnet. So, arus elektrik dihasilkan oleh apa? Pertama, gerakan dawai menyebabkan garis medan magnet dipotong. Saya sebut banyak kali tadi. Syaratnya garis medan magnet yang kita tak nampak tu dipotong oleh konduktor. Dawai penyambung atau solenoid digerakkan melalui ruang antara kutub magnet dengan pantas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.3 dan 6.4. Garis medan magnet apa? Dipotong. Arus aruhan dihasilkan dalam apa nama arus tu? Arus aruhan. Dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid dan mengalir melalui galvanometer. Jarum penunjuk galvanometer pun terpesong sebab ada elektrik. Okay, so the next one, the first one gerakan dawai. Now the next one gerakan magnet menyebabkan garis medan magnet dipotong, magnet digerakkan macam rajah 6.5 and 6.6 supaya garis medan magnet dipotong oleh apa? Dawai penyambung atau solenoid. Arus aruhan, apa nama arus tu? Arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid dan mengalir melalui galvanometer. So, jarum penunjuk galvanometer pun terpesong. Saya tak tambah ya, sikit-sikit perkataan. Okay, look at page 165. Aktiviti 6.1 mengkaji penghasilan arus elektrik apabila garis medan magnet dipotong oleh dawai kuprum. Awak dah faham teori dalam muka surat 164. You're supposed to do this activity in your lab. Okay, so bahan-bahan dia dawai kuprum disalut dengan PVC, dawai penyambung dan tube cardboard dengan lilitan dawai bersalut PVC. Ini adalah gegelung dawai ataupun solenoid. Nama lain bagi gegelung dawai adalah solenoid. Okay, so unit magnet bar, rajas dia magnet berbentuk U dan galvanometer sifar tengah. That means galvanometer tu 0 kat tengah-tengah dia. Dia gerak kiri kanan nanti. Then you read the arahan. Then you going to catatkan pemesongan penunjuk galvanometer. Setelah you buat langkah 2, 3, 5 dan 6. So if you've done this experiment, then you can easily answer. Susah nak jawab lah sebab tak buat eksperimen tu. Tapi benda ni senang aja, straightforward je. Soalan, apakah yang dikesan oleh galvanometer apabila penunjuk galvanometer terpesong? Apa dia? Jawapannya. Apa nama arus tadi? Arus aruhan. 2. Apakah yang berlaku apabila magnet bergerak secara relatif dengan dawai kuprum atau gegelung dawai? Okey, apa berlaku? Medan magnet garis medan magnet dipotong. Garis medan magnet dipotong. 3. Apakah yang dihasilkan oleh pemotongan garis medan magnet oleh dawai kuprum atau gegelung dawai? Okey, kita dapati apakah yang dihasilkan oleh pemotongan garis medan magnet dan dawai kuprum atau gegelung dawai adalah arus aruhan. So, that means nombor 1 ni patutnya arus sahajalah. Dikesan oleh galvanometer ialah arus. Supaya yang nombor 3 adalah arus aruhan. Understand? Okay, look at page 166.
Dia suruh buat aktiviti ni 6.2 adalah buat generator ringkas yang dapat menyalakan LED dengan menggunakan magnet dan gelombang dawai. I really hope you'll do this experiment in school. Okay, so you need the bahan, you need the radars, S dalam rajah 6.7. Okay, unit cellophane tape untuk letak commutator dan hujung dawai gergelung untuk membina commutator. So it's going to be jadi macam yang bawah tu ya. Kemudian sambung dawai tu pada LED, lampu LED. Dan kanan ada gandar untuk diputarkan. Tadi dia guna perkataan apa? Saya jarang guna perkataan tadi. Gandar biasalah. Dia gunakan apa? Ankle. Ankle. Bukan engkau, ankle. Okey, so apabila diperbesarkan, kita dapati yang tadi tentang pita cellophane dan hujung dawai gergelung, kemudian ada magnet magnadur. Dan lihat yang atas tu, itu adalah gambar rajah yang lebih mudah untuk difahami ya. Okey, kita ada berus karbon, LED, commutator, gelombang dawai, magnet magnadur dan sebagainya lah. If you did the activity, you're going to see kesan gambar apabila pegun LED menyala ke tidak. Pastinya tidaklah kan. Kalau berputar menyala tak? Menyala lah. Okey, so soalan, tandakan betul pada pernyataan yang betul tentang pemotongan garis medan magnet di bawah ini. A, apabila gergelung dawai dan magnet dalam keadaan pegun, garis medan magnet dipotong. Pegun tak bergerak? Taklah, cross. Ataupun tak payah, situ dia kata betul saja. B, apabila gergelung dawai bergerak dalam magnet yang berkeadaan pegun, dawai gerak, magnet pegun, garis medan magnet dipotong. So, tick, betul. C, arus akan terarah hanya apabila garis medan magnet dipotong. Akan nampak lagi galvanometer itu bergerak. So, arus akan terarah. Itu nama dia arus aruhan bila medan magnet dipotong. So, tick, betul. 2. Bagaimanakah arus aruhan dapat dikesan dalam aktiviti ini? Apa alat tadi? Galvanometer. 3. Bagaimanakah arus aruhan dihasilkan oleh generator AT, arus terus. Okey, arus aruhan tu dia arus ulang-alik tau. Untuk AT, kalau aktiviti tu kena ada commutator tu lah. Okey, 4. Nyatakan dua bentuk tenaga selain tenaga elektrik yang dihasilkan dalam aktiviti ini. Selain elektrik, dia menghasilkan lampu hasilkan apa? Cahaya dan haba. Ini sikit je haba dia sebab LED. 5. Nyatakan dua kelebihan LED sebagai alat pencahayaan berbanding dengan mentol yang mempunyai filament. Kelebihannya apa? Tentulah satu dia tak banyak menggunakan elektrik, kemudian tak banyak pembaziran, kemudian harga lebih murah ya, dan sebagainya lah. Boleh fikir yang lain. Look at page 167. Tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. So, disuruh perhatikan rajah 6.8 sehingga 6.13. Lihat bagaimana tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa dengan menggunakan pelbagai sumber tenaga. The first one, ini adalah stesen jana kuasa terma. Dia tak sebut kat sini ya. Okey. Ni terma sebab dia guna apa? Diesel, gas asli, arang batu. Boleh perbarui tak? Tiga-tiga ni, diesel, gas asli, arang batu. Dailah tenaga tidak boleh diperbarui. So, ketiga-tiga ni dia sebut kat rajah 6.8 tu. Stesen jana kuasa terma. Saya sebut awal lagi tadi. Stesen jana kuasa terma. Bila terma, term in science adalah haba. Bila haba, apa yang hasilkan haba bila dibakar? Diesel boleh, gas asli boleh, arang batu boleh. So, look at the diagram. Belah kiri sama ada diesel ke, gas asli ke, arang batu ke, dia adalah di bahan api. So, bila dah dibakar, apa jadi? Dia akan memanaskan air di bahagian atas dandang. Furnace ya, dia panas. Bila panas ni api pergi mana? Di atas. Kemudian bila panas sangat jadi bentuk apa? Steam. Sampai steam tu akan masuk dekat turbine ataupun turbin bahasa Melayu. Okey, masuk ke turbine, dia akan pusing the turbine. Pusing the turbine. Bila pusing the turbine, dia akan terus
memusing dawai di dalam penjana. Tengok belah kanan tu. Penjana. Okey, bila dia pusing konduktor dalam penjana, yang ada apa? Mesti ada apa tadi kita belajar sebelum ni? Mesti ada magnet. Bila dia pusing dawai tu dalam penjana, dalam magnet tu, dia memotong urat daya magnet. Bila dia memotong urat daya magnet, apakah terhasil? Menghasilkan arus aruhan. Arus aruhan tu elektrik lah. So nampak tu, dia hantar dekat pylon ataupun menara elektrik belah kanan. Tapi dia recycle sebab daripada turbine tadi, dia turun balik ke bawah. Saya patah balik ya. Turun balik ke bawah. Disejukkan oleh apa? Air laut. Okey. Kalau dia buat tepi laut lah. Kalau tidak, dia akan gunakan air biasa. Kalau di darat. Itu tepi laut ya. Disejukkan. Nama alat yang tu adalah condenser. That means dia daripada wap tu dia terkondensasi menjadi cecair semula. Nampak arrow dia naik atas, ke kiri, turun bawah, balik dalam ni dan lalu balik dekat bahagian bawah dandang. Okey, dia terus menerus pusing, menyebabkan berputarnya turbin, menyebabkan berputarnya konduktor dalam ataupun wayar dalam penjana yang ada magnet, menghasilkan elektrik. That's how it's being produced. So dia tukar bentuk sahaja tenaganya. Mula-mula dalam apa? Diesel, gas asli arang batu. Itu adalah tenaga apa? Tenaga kimia, sebab tersimpan. Okey, so kita lihat mekanisme dia. Mula-mula apa berlaku? Dia bakarkan bahan api tadi, menyebabkan air itu mendidih jadi steam. Dan kemudian steam tu menyebabkan terputarnya turbin. Turbin akan pergi ke penjana menghasilkan elektrik. Itu dia punya mekanisme. Okey. Perubahan bentuk tenaga dalam diesel, gas asli arang batu. Tenaga apa? Tenaga kimia. Okey, from tenaga kimia, dia dipanaskan jadi tenaga haba. Haba tu dia akan menyebabkan bergeraknya turbin, tenaga kinetik, dan bergeraknya wire dalam konduktor dalam penjana antara magnet. Itu masih kinetik dan dihasilkan tenaga elektrik. Do you understand? Should be lah. Tak faham? Stop. Patah balik. Tengok balik gambar. Kadang-kadang kita memang, kadang-kadang kita punya fokus tu boleh terhilang sikit. Ataupun kadang-kadang belajar kat rumah ni, tiba-tiba adik kacau ke, mak panggil ke, kan? Okey, patah balik. Dengar balik. Itu adalah untuk menghasilkan elektrik di stesen jana kuasa thermal. Ya. Okey, nombor 2, stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga solar. Dia so lucky, alhamdulillah. Dia so much tenaga solar in Malaysia sepanjang tahun. Kalau tak ada pun masa hari hujan, ataupun musim monsun hujung tahun pun tak lama. Yang banyaknya banyak solar ya. Okay, cuba lihat Raja 6.9 so that you understand. Itu benda yang panel macam plank tu. Itu adalah stesen jana kuasa tenaga solar. Kalau tak pernah tengok, kadang tengok di atas rumah ya. Orang letak atas untuk dulu hanya untuk memanaskan air je. Solar made, solar hut macam nama. Sekarang banyak juga rumah kat Malaysia yang dah pasang panel solar atas atap dia. Dah atap macam biasa ada benda yang keping-keping macam Raja 6.9. Itu tenaga apa? Tenaga solar. Okey. Mekanisme dia, that means sinaran matahari jatuh atas alat yang keping-keping tu. Okey, panel surya itu nama dia panel surya. Panel surya tu menukarkan tenaga cahaya, okey, daripada mana? Daripada matahari. So dia kena mesti bercahaya kepada tenaga elektrik. Adalah dia punya mekanisme bateri dalam tu, dia akan tukar pada elektrik. We are lucky, alhamdulillah. If you live in North and South Pole, hardly ada cahaya. If you go to 4 season countries, 4 musim pun, kalau winter tak ada lah. Kemudian dia punya spring, dia punya musim bunga dengan musim autumn pun tak banyak sangat cahaya. Musim panas dia, yes, ada agak banyak cahaya, tapi tak panas macam kita. Okay, so dia jauh daripada cahaya matahari, jauh dari bumi, and kemudian dia lebih panjang lah kalau musim panas. So perubahan bentuk tenaga dia mudah. Just from tenaga cahaya terus tenaga elektrik ya.
Dia tak tunjukkan tentang dalam tu macam mana. Detail sangat, not for your level yet. Okay, page 168, Stesen Jana Kuasa Hidroelektrik. We have quite a number of this in Malaysia. Paling besar adalah Bakun ya. It was dulu cita-cita Tun Mahathir nak buat besar gila dekat Bakun Sarawak tu. Sampai tahap kita nak export ke negara-negara jiran ya, electricity. Tapi Allah tak izinkan ya. Something happen 1997 ke 98 ke tak ingat ya. Saya lupa dah tarikh dia, tapi dikecilkan after that. Tak adalah sampai ekspor ya. Okey, di Bakun Sarawak. Tapi dia di default, bukan default. The problem with hydro ni, tengok ada tak dalam ni. Mungkin ada tak belakang-belakang ya. Nanti dia akan menggunakan banyak kawasan ya. Banyak kawasan untuk di-clearkan, diterangkan, dan dia membabitkan beberapa sungai masuk untuk jadikan empangan ya. We have one quite big in Semenanjung, which is di Kenyir. Malah tempat itu boleh jadi tempat pelancongan juga if you want to go and visit there. Rasa duduk atas air ataupun rumah bot ke sebagainya, saya pun tak sampai lagi. But it's scary to me because I know the depth, kedalaman sangat dalam ya. So masa saya bawa kahwin dulu, saya pergi ke Terengganu. My uncle was the engineer dekat empangan Kenyir tu. Masa tu tak ada air tak dimasukkan lagi. Imagine dia punya lorong ke atas tu, boleh 6 buah lori besar lah. And dalam sangat bawah tu. Okay, dalam sangat empangan tu. So tempat takungan air. If you look at Raja 6.10, tengok tempat takungan air tu. So bila nak takung air tu, dia empangan untuk menyekat tu. Nampak tu yang bentuk macam apa ya, macam furnace tu. Dia kena tebal gila. Kalau tidak, bayangkan kuasa air bila banyak ya. Air tentera Allah juga ya. Bila Allah hapuskan satu kaum Nabi Nuh kan, dia boleh pecah ni. Kalau pecah ni habis kampung-kampung kat bawah. Sebab takungan air datang pada few sumber air ya. Few sumber sungai-sungai yang mengalir daripada pegunungan, dialirkan ke tempat takungan air ni. So kalau tempat tu dulu adalah hutan-hutan, bukit-bukit atau apa, habis semua, terpaksa ditenggelamkan. So that means nak buat stesen jana kuasa ni, kena pindahkan all the animals, gajah-gajah, monyet-monyet, harimau-harimau, apa-apa boleh pindah-pindah, supaya tak membunuh habitat, bukan habitat, tak membunuh semua haiwan yang mungkin pupus ya. Kalau boleh pindah. Kalau tak boleh pindah tu dia orang naikkan slowly, dia sendiri dah pindah bila air makin tinggi. Okay, so dia mesti terletak di kawasan yang sangat tinggi, sangat tinggi, supaya boleh takung. Kemudian baru dia alirkan macam dalam yang gambar tu, yang tu kan, dia alirkan dalam terowong dia. Terowong tu kena banyak lah kalau besar. Okay, so kita ada banyak sebenarnya stesen hydroelectric power station kat Malaysia ya. Sebab kita banyak hujan, alhamdulillah, banyak sungai, tak pernah kering. It's a rezeki yang dahsyat yang Allah bagi kat kita. Banyak, dengan banyak air tu banyak lagi rezeki lain, yang kadang-kadang kita tak tahu, tak bersyukur lah. Okay, so bila masuk bawah terowong tu, dia akan takungan air bila tinggi, dia adalah tenaga keupayaan graviti ya, tinggi keupayaan. Lepas tu dia bergerak, tenaga kinetik. Kemudian nampak dia masuk dalam penjana. Before masuk penjana, dia ada turbine bawah tu. Turbine tu pusing. Bila pusing, dia akan pusing wire kat atas tu. Dia antara magnet, akan masukkan elektrik, hantar ke menara elektrik, his pylon. Baru dia hantar. Nanti sampai ke rumah awak. Awak pasang lampu, petik je. Okay, so yang air yang berlebihan tadi, because kita banyak air Allah bagi, berlebihan tu mengalir ke sungai-sungai. Okay, dia sebab tak boleh pecah. Kalau pecah lah dia punya empangan tu, astagfirullahaladzim, Masya Allah, habis kampung-kampung yang selepas air mengalir sungai tu akan tenggelam akibat banjir. So it has to be very very strong. And Allah bagi keupayaan manusia untuk berfikir, untuk memastikan empangan yang sangat kukuh. Guna simen, guna apa, subhanallah, besi apa semua dalam, saya pun tak pastilah. Kecuali saya civil engineer membina, tahulah, ataupun belajar tentangnya. Okey, kita lihat mekanismenya. Air tersimpan dalam apa? Empangan.
empangan tinggi tu dinamakan takungan air ke atas tu. Kemudian bila mengalir melalui terowong, air mengalir dari aras tinggi ke aras bawah. Tu kinetik kan, bila bergerak je kinetik. Okay, what happen tu air mengalir tu, dia akan memutarkan turbin. Bila dia memutarkan turbin, that is also kinetik, dia akan menyebabkan urat daya magnet dipotong oleh konduktor wayar, dan dia menghasilkan elektrik. So that is a mechanism. You're going to see that perubahan bentuk tenaga. Bila kuasa tinggi, tenaga keupayaan, gravity. Bila mengalir, kinetik. Bila pusing turbin, kinetik. Bila dia pusing dalam penjana, kinetik. Kemudian dipusing tu menghasilkan elektrik. Okay, I got to stop there first, which is page 168 sampai nombor 3, stesen jana kuasa hidroelektrik. InsyaAllah, I'll continue during the next recorded video untuk stesen jana kuasa keempat, angin, kelima, bahan api nuklear, keenam, biogesin. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Please spread and please subscribe kalau belum, and also share with semua-semua yang relevan. Mudah-mudahan itu menjadi saham akhirat kita, Awak yang share pun dapat pahala, Okay, give me a like just to encourage me. Okay, and then also my usual pesanan adalah jaga solat 5 kali sehari, taat ibu bapa, lagi mereka tak suruh pada kemaksiatan pada Allah, hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu, hormati lebih tua, sayang lebih muda, mencantikkan akhlak kita sebagai Muslim, insya-Allah. Don't forget to doakan untuk saudara-saudara kita yang di genocide, di massacre, di genocide di Gaza, di Palestin, tak boleh nak bantu banyak-banyak pun, nak student pun, nak derma pun tak banyak duit. Okey, doa setiap kali solat, doa. Mereka akan beroleh kejayaan, kemenangan daripada Allah. Aku tengok fizikalnya mana Allah, kesian, Okay, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.